Macam apa yang saya makan dulu. Kata dia pakai apa? Orang dia gemuk ni. Tak kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera yang saya hormati saudara muslim majlis. Saya nak hormati Bang Empur ni, dia nak cerita orang guak macam ni. Yang hormati pengarah sahabat saya, Tuan alias sahabat di universiti dulu ni. Saya jumpa tang ni. Apa nama pimpinan PAS, pimpinan keadilan, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, adik dan kakak semua kalilah. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Ilahi pada malam ini, walaupun saya dimaklumkan hujan lebat tadi. Malam ini insyaAllah saya sebenarnya tak berhajat untuk berceramah lah. Malam ini kita nak sembang saja. Kita nak cerita benda-benda yang sedang berlaku dalam negara kita, supaya kita sebagai rakyat negara ini tahu kedudukan kita. Selama ini kita kadang-kadang tak ambil kisah apa yang berlaku, tetapi mutakhir ini sebagai rakyat Malaysia kita wajib ambil tahu. Kerana nampak gayanya. Dulu kita bila beli tiket baik bawa baik kan lah. Jadi kita sebagai penumpang boleh tidur lena, sebab kita tahu kita beli tiket dari Guak ni nak pergi Kuala Lumpur. Bila dia masuk highway tu kita boleh lena, kerana kita tahu driver bas tu driver bas yang elok. Driver bas tu walaupun dia pening sikit-sikit, tapi dia tahu dia nak pergi mana. Sebab itu kita boleh lena. Tapi mutakhir ni nampaknya dia tak masuk highway. Bas ni dia masuk jalan federal, jalan biasa. Kadang-kadang dia ke tengah, kadang-kadang ke tepi. Kadang-kadang dia isap rokok, kadang-kadang dia letak kaki atas steering. Jadi kita penumpang-penumpang di belakang ni harus mengkira jangan tidur lagi. Sebab kalau dia terjun seorang-seorang masuk longkang tak apa, takut dengan kita sendiri terjun. Kalau masuk longkang tak apa, kita takut masuk gaul. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak dedahkan malam ini supaya kita semua dapat berfikir apa yang sedang berlaku, dapat berfikir supaya kita mengambil tindakan yang betul. Sebab setiap 5 tahun pemerintah ataupun parti yang memerintah negara ini akan mai balik dekat rakyat. Karena dalam sistem kita ni setiap 5 tahun maksimal lah tu. Palah dia buat 3 tahun ya. Jadi Najib mungkin buat 4 tahun ataupun mungkin dia habis 5 tahun. Tetapi dia boleh tunggu sampai 5 tahun saja. Lepas tu dia kena mai jumpa rakyat. Lepas itu dia akan minta kuasa daripada rakyat. Waktu tu nilai kita cukup mahal. Waktu tu kita lah yang akan menentukan siapakah yang akan jadi driver bas baru pula. Tuan-tuan, 50 tahun lebih kita tak pernah tukar driver bas. Karena kita yakin kita bagi kuasa kat mereka, kita bagi bukan saja kuasa, tetapi kita bagi keyakinan, kita beri nyawa kita kat mereka. Sebab itu 54 tahun orang ramai rakyat tak ubah kisah. Nampak okey. Dia bawa pun 110, 120, kadang-kadang 130 boleh lagi. Tapi driver ni 220 tuan-tuan. Signal pun tak bagi, dia potong lagu tu saja. Kadang-kadang potong kok kiri pula tu, kok double line. Sebab itu malam ini saya nak dedahkan beberapa kejadian, beberapa insiden, beberapa perkara yang tak boleh kita pandang sebagai benda enteng, benda biasa. Sebab
Kalau inilah tindakan yang sedang berlaku dan berterusan terjadi, bukan saja menjahanamkan negara ini, tetapi menjahanamkan kita dan generasi yang akan datang. Saya pagi tadi tak pernah ada baca suabak Tulisan Malaysia kan. Ada beberapa suabak yang haram. Saya haramkan bukan saja untuk beli, bukan saja saya untuk beli, tapi juga orang perempuan dan anak-anak saya. Di antara suabak yang saya haramkan beli Tulisan Malaysia lah nombor satu. Yang keduanya Berita Harian. Yang ketiganya sama ada Straits Times. Kenapa? Suabak-suabak ini ialah suabak-suabak yang propagandanya, laporan beritanya, penipuannya di luar pemikiran manusia. Walaupun suabak-suabak ini suabak-suabak yang popular, suabak-suabak yang dibaca oleh anak-anak sekolah, tetapi laporan berita dan fitnah yang dimuatkan dalam suabak-suabak ini bukan membangunkan masyarakat, tetapi merosakkan masyarakat. Di antara hari ini yang berita yang hebat diceritakan ialah bagaimana perkasa. Kita pun tak tahu parti apa tentang apa perkasa ni. Tetapi mereka ialah sekumpulan orang Melayu yang hampir semuanya ialah orang UMNO yang tubuhkan perkasa, kononnya nak mempertahankan hak-hak Melayu. Hari ini mereka buat satu gambar Anwar Ibrahim, lepas tu mereka lancarkan TIBAI, TIBAI. Nak tahu apa TIBAI tu? Balut. Balut lah tu kan. Tolak insan bernama Anwar Ibrahim. TIBAI, TIBAI. Balut lah tu, TIBAI. Tolak insan bernama, insan ke individu ke? Individu kot. Tolak individu bernama Anwar Ibrahim. Lepas tu dia buat gambar Anwar, pakai warna rotan, pukul kepala Anwar. Cepat. Saya kadang fikir yang duk sokong perkasa di tempat saya tu cikgu. Saya kata, hang ni buat perkasa nak pertahankan orang Melayu. Dan hang kata juga Anwar Ibrahim lah orang yang memecah belahkan orang Melayu. Saya nak abakkan mereka ni dah, kesian mereka. Sebab itu kalau kita ada kawan-kawan, jangan marah mereka. Cumanya kita nak abakkan mereka. Orang yang memecah belahkan Melayu ni maksudnya apa dia? Adakah orang yang curi duit rakyat? Orang yang curi duit rakyat bukan 200-300 juta, tapi beribu juta. Orang yang apabila dia menang di Terengganu, apabila PAS menang Terengganu, duit rakyat Terengganu itu 93% orang Melayu, orang Islam. Sepatutnya mereka mendapat royalty, duit minyak yang diusahakan. Royalty ini ialah macam komisen lah. Kerajaan kena bagi 5% daripada apa yang hasil bumi keluar dari bumi Terengganu itu. 50% mesti dikembalikan kepada negeri itu. Itu ialah akta. Itu ialah undang-undang yang dicipta oleh Parlimen dan diguna pakai oleh semua negeri-negeri, termasuk Terengganu. Maknanya pada tahun 1999, apabila PAS menang dan menubuhkan kerajaan di Terengganu, sepatutnya duit royalty ini diserahkan kepada kerajaan yang memerintah waktu itu. Dan kerajaan yang memerintah waktu itu ialah kerajaan PAS. Tuan-tuan tahu apa dia buat? Mereka sekat. Sepertilah apa yang sedang berlaku sekarang. Terbukti bahawa minyak sedang diangkut di bumi Kelantan. Mereka sekat, tak bagi royalty. Bukan saja tak bagi royalty, tetapi peruntukan yang sepatutnya diberikan kepada negeri Kelantan untuk pembangunan, seperti buat air, mereka sekat. Kelantan tu negeri Melayu.
orang Islam lebih daripada 95%. Terengganu orang Melayu, orang Islam lebih daripada 93%. Bukankah mereka yang menyekat dan menyiksa orang Islam dan orang Melayu di sana? Patutnya tibai ini tibai Dr. Mahathir dengan Najib lah. Bukan tibai gambar Anwar. Karena puan-puan ni yang sebenarnya yang menghukum orang-orang Melayu. Baik. Kita juga dalam parlimen saya tanya soalan dalam parlimen. Daripada semenjak merdeka sampai sekarang ini, berapa peratuskah tanah milik Melayu yang kita klasifikasikan sebagai rizab Melayu telah berkurangan? Jawapan mereka ialah lebih daripada 53%. Tanah-tanah yang digazetkan sebagai milik Melayu telah pun hilang. Soalan kita ialah, selama 50 tahun lebih sebelum 2008, sebelum Pakatan Rakyat Merintah 4 buah negeri, semua ini tanah ialah milik kerajaan negeri. Semua kerajaan negeri sebelum 2008 diperintah oleh Barisan Nasional. Kalau tinggal 50% saja tanah-tanah orang Melayu yang diklasifikasikan sebagai rizab Melayu, tinggal 53% saja, maknanya kamulah orang-orang yang jual tanah Melayu yang tak ganti balik, maka kamu patut kena tibai. Saya nak bawa satu berita bagaimana pada hari terakhir kami di parlimen, YB Datuk Saifuddin Nasution, ahli parlimen Machang, bangkit dan berhujah tentang satu surat yang ditulis oleh seorang peguam, nama dia Datuk Syafi'i bin Abdullah. Syafi'i Abdullah ni telah menulis surat. Surat tu ada kat kita, kawan-kawan pakai beda, pakai bayi yang kita. Dalam surat itu, Syafi'i Abdullah ni seorang lawyer UMNO. Dia tulis surat kepada 3 orang hakim besar di Malaysia ni. Siapa dia? Yang pertama, Yang Ahmad Arif, Ketua Hakim Negara, orang yang paling tinggi sekali dalam sistem kehakiman kita. Yang kedua, Presiden Mahkamah Rayuan, lepas Ketua Hakim Negara. Nombor 2 ialah Presiden Mahkamah Rayuan. Dan yang ketiga, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaysia. Datuk Syafi'i, Peguam UMNO, tulis surat bertarikh 23 Mac 2012 kepada 3 orang hakim. Apa isi kandungan dia? Isi kandungan dia ialah, dia kata, dia tulis dalam bahasa Inggeris lah, saya terjemah dalam bahasa Melayu. Dia kata kerajaan telah melantik dia, kerajaan Malaysia telah lantik dia, terutama sekali di samping kerajaan Malaysia, terutama sekali Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Najib Tun Razak dan Rosmah bin Mansur. Kerajaan Malaysia bermaksud Najib dan Rosmah. Rosmah maksudnya nyambung juga. Baik, kenapa kerajaan lantik dia? Kerajaan lantik dia dalam bahasa Inggeris dia kata, to undertake a sensitive legal assignment overseas. To undertake a sensitive legal assignment overseas. Melayu kata, melaksanakan tugasan perundangan yang sensitif di luar negara. Maknanya kerajaan lantik dia untuk buat kerja-kerja yang amat sensitif di luar negara. Baik, dalam surat tu dia kata juga, kerja yang sensitif ini mestilah diselesaikan sebelum pilihan raya umum yang ke-13 ini. Baik, selanjutnya dia kata, dia meminta kalau boleh, bukan saja dia laksanakan
perkara yang sensitif. Tetapi dia minta kalau boleh nak jumpa dengan semua yang arif ketua-ketua hakim untuk menerangkan apakah tugas sensitif ini. Tuan-tuan, lawyer boleh pergi jumpa hakim. Tuan-tuan bayangkanlah, maknanya kalau lawyer boleh pergi jumpa hakim dan bincang benda-benda tertentu, mana tuan-tuan boleh bayangkan apa yang akan jadi kepada sistem perundangan kita. Baik, di samping itu dia kata tugas ini begitu penting. Tugas yang sensitif ini begitu penting kerana dalam tugas ini berkendakkan dia menjelajah ke New York, London, Dubai dan Paris. Keluar negara. Maka ibu-ibu negeri, bandar-bandar besar, pada ni New York, London, Dubai dan Paris. Tuan-tuan tahulah Paris, saya nak cerita lah apa jadi di Paris sekarang ni ya. Baik, dan tujuan jelajah ini ialah untuk negotiating with parties and their witnesses, drafting claims and affidavits. Maksudnya ialah tujuan untuk keluar negara ini ialah berjumpa dengan orang-orang tertentu untuk membuat urusan-urusan klaim dan juga urusan-urusan surat-surat rayuan dan lain-lainnya yang berkaitan dengan satu perkara yang besar yang saya akan cerita sebentar lagi. Untuk itu, Hakim Syafi'i minta supaya semua kes-kes dia sebagai lawyer, dia ada kes-kes yang dikendalikan bagi pihak orang lain. Dia minta supaya semua yang melibatkan dia dalam perbicaraan-perbicaraan yang akan datang ini, minta supaya ditangguhkan. Maudhu cerita dia ialah hakim ini mesti dengar cerita dia lah. Dia kata dia dilantik oleh oleh Najib sebagai Perdana Menteri dan Rosmah, dan dia akan kendalikan kes besar ini, termasuklah melawat Paris. Tuan-tuan dan puan-puan, ini sebagai satu contoh lawyer UMNO menulis kepada hakim-hakim termasuk ketua hakim, meminta supaya dia diberikan keutamaan kerana dia ada urusan sensitif. Saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak mau terlibat dalam menuduh siapakah yang membunuh Atatürk. Tapi saya nak cerita tuan-tuan, bagaimana sebagai orang Islam dan orang Melayu, bagaimana kes ini telah menjadi satu berita dunia. Dan sekarang ini di Paris, kes ini dibuka di mahkamah di Perancis. Dan kita dimaklumkan Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri akan dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi-saksi. Kes ini bukan saja menjadi perhatian negara-negara di rantau ini, tetapi juga dunia sedang memerhatikan apakah tindakan kerajaan kita dalam menghadapi kes ini. Tetapi lebih penting sekali kita sebagai rakyat Malaysia nak tahu apakah yang sebenarnya terjadi. Sekali lagi saya katakan, saya tidak mau tuduh, sebab saya tidak ada apa-apa maklumat dan bukti siapa yang bunuh, siapa sebenarnya yang terlibat. Tetapi saya nak bagikan gambaran agar tuan-tuan jangan lupa, supaya kita akhirnya dapat menilai bagaimana sikap kerajaan dalam kes ini. Nampaknya ada double standard. Nampaknya untuk orang miskin seperti kita, undang-undang berbeza, tetapi untuk orang kaya dan ada duit dan ada kuasa, undang-undang juga berbeza. Fakta, saya nak bagi fakta-fakta dulu. Faktanya apa dia? Faktanya ianya Atatürk dibunuh semasa Tun Abdullah Badawi menjadi Perdana Menteri. Tun Abdullah Badawi adalah orang Melayu, orang Islam.
Najib Tun Razak ialah timbalan para menteri dan menteri pertahanan, juga Melayu dan Islam. Orang yang terlibat secara langsung mengatur agar pegawai polis membantu beliau dalam kes Atatürk, namanya Razak bin Baginda. Kawan rapat Datuk Najib, juga kawan rapat saya kenal baik Razak Baginda. Kawan-kawan saya juga Melayu dan Islam. Orang yang dihukum oleh mahkamah dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati kerana terbukti mengikut mahkamah membunuh Atatürk. Inspektor Azilah Hadri, juga Melayu dan Islam. Kemudian dia dibantu oleh seorang anggota polis, Kopral Sirul B. Omar, juga Melayu dan Islam. Dan hakim yang mengendalikan kes ini juga kawan saya, alias pun kenal, kami mengaji sekali dulu, Hakim Zaki bin Yasin, juga Melayu dan Islam. Dalam episod pembunuhan Atatürk, semua orang Melayu, semua orang Islam. Tuan-tuan, kita tengok siapa dia Atatürk ni? Pasal apa dia main duk melilau apa ni? Pasal apa dia kena bunuh? Yang ni rakyat mesti tahu. Atatürk ni, dia ni anak profesor, bukan anak driver taksi. Anak profesor yang mengajar di National University di Mongolia. Dia ni cerdik, kemudian mengaji di banyak buah negara termasuk di China. Kemudian dia pergi belajar di Perancis. Di Perancis dia berjumpa dengan seorang dan dia menjadi jurubahasa kepada syarikat yang mengendalikan pembelian kapal selam. Razak Baginda ialah ejen kepada kerajaan Malaysia untuk beli 2 buah kapal selam. 2 buah kapal selam ini dibeli oleh kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia lantik ejen, dan orang yang kendalikan ejen ini ialah nama Razak Baginda. Di sebelah sana, di sebelah Perancis, kerana syarikat yang kita beli ini, kapal selam yang kita beli ini, kita kapal selam dari Perancis. Syarikat di sana nama dia Amaris. Syarikat ini lantik pula orang-orang tertentu, tetapi mereka menggunakan beberapa orang untuk berhubungan dengan Razak Baginda. Oleh kerana Perancis kadang-kadang cakap Razak boleh orang putih, Perancis pakai Perancis. Jadi akhirnya apa berlaku ialah dia ambil Atatürk untuk jadi jurubahasa dia, supaya kadang-kadang bila mereka bercakap sama-sama mereka, sekurang-kurangnya Razak kata aku tak faham yang aku reti ialah orang putih ni, mereka kata apa, jadi Atatürk kata mereka kata jadi kasut nang kotok lah, bau hang busuk lah, sekurang-kurangnya ada jurubahasa yang faham, dan ini melapor lah itu cerita dia. Baik, selepas sahaja kerajaan sign, selepas sahaja kerajaan bersetuju untuk beli, pihak Amaris yang menjadi ejen syarikat sana dapat komisen. Komisen ini ialah komisen besar yang diberikan kepada kerajaan Malaysia. Tetapi sepatutnya duit tu mai ke kerajaan Malaysia. Berapa? Jumlah dia 500 juta. 500 juta satu jumlah yang besar di Malaysia. Komisen ini oleh kerana Razak Baginda ialah ejen, dapatkan dia lah. Macam orang jual tanah lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak jual tanah 1,000. Broker hak do bawah kok ketapang ni banyak. Kok ketapang ni saya panggil ketapang holding di Kuala Lumpur cukup ramai. Duk bawah kok ketapang. Cerita perang atas juta yang bawa tu. Itu bila minum raya, bak nak bayar, dia suruh kita bayar lah. Tapi bak cerita dia parah juta-juta. Baik. Apa yang berlaku ialah Razak Baginda ni yang menjadi ejen dapat 500 juta. Di antara Razak Baginda pula dengan Atatürk,
Dia kata macam ni, kalaulah kapal selam ni jadi beli dan mereka ni bayar ke aku 500 juta ni, aku bayar dekat hang 1.5 juta duit Malaysia. Okey lah tu, dia dapat 500 bagi kau ni saya 5 kupang. Jadilah. Ya lah. Bukanlah besar mana pun. Jadi aku dapat 5 juta, aku akan bagi ke hang 1.5 juta. Itu ialah perjanjian. Yo mai yo pi depa belarak rata tuan-tuan. Rata. Baik. Sekali lagi saya cerita, ada bukti-bukti oleh pihak-pihak tertentu yang mengatakan mereka ni berasmara dana lah. Cerita dia. Tiba-tiba Atta Tuya sudah tahu pada 2006 duit main lah. Duit masuk lah. Bila duit masuk, dia main nak minta duit dia lah. Dia kata, Tuhan janji aku 1.5 juta, aku nak duit pula. Bila dia main-main, dia pergi pejabat Razak. Razak baginda ni ada pejabat. Dia main duk khatam cari duit kau ni ya. Kau ni kata pening kepala. Jadi dia ni, oleh kerana dia takut kau ni duk main kaya, duk main menjerit hari-hari ni, dia sudah gajikan seorang bekas polis. Nama apa? Nama Bala Subramaniam. Bala Subramaniam ni, tuan-tuan, seorang bekas polis. Dia masuk polis tahun 81. Bala Subramaniam ni. Kemudian dia berhenti polis tahun 1998. Dia berhenti. Last kali dia dapat pangkat korporal daripada unit special brand lah. Special brand. Macam malam ni lah saya cakap ni dapat tip lah kan. Special brand. Special brand ni untuk jaga keselamatan kita. Takut perkasa metabuh saya kata lagi, dia pun menjaga. Ini special brand. Kemudian Subramaniam kata, Bala Subramaniam kata, pada Jun 2006 apa nama ni, Razak gajikan dia untuk jadi private investigator. Dia buka agensi. Razak nak tengok dia pun apa Atta Tuya dengan kaya apa semua kan dia pun cuak juga. Dia pun gajikan Subramaniam ni untuk jaga dia. Dan Razak ni duk abang juga. Dia ni perempuan ni, dia ni memang kacau je lah. Dia bukan kacau di telefon, dia nak. Baik, Subramaniam tanya, kenapa dia ni kacau? Dia ni kacau pasal sebenarnya aku nak bagi komisen ke dia 1.5 juta. Baik, Subramaniam kata, pasal bang tak bagi. Masalahnya, aku kan tak mau bagi. Aku tak boleh bagi. Ceritanya aku tak boleh bagi. Waktu itulah dia dapat tahu bahawa dia kata sebenarnya yang perkenalkan Atta Tuya kepada aku ni ialah Najib. Jadi aku tak buat macam mana kau ni. Tak apalah, itu kata Subramaniam. Kita tak mau libatkan Najib sebab itu kata dia. Kita pun tak tahu. Razak kata aku problem. Baik. Apa yang berlaku tuan-tuan pada 14 Oktober 14 bulan Oktober 2006, Atta Tuya ni dia main rumah Razak di Damansara. Dia duk main himbut pagar. Kungkram. Razak kata panggil main Subramaniam. Subramaniam duk sabak dia. Lepas tu dia pun panggil polis. Polis kata cukuplah. Dia bawa Atta Tuya ni pergi balai polis, di breaking. 14 bulan Oktober. Di situlah barulah akhirnya Atta Tuya cerita semua dekat Bala Subramaniam. Dia kata, Bala, bukan saja aku ni dia tak bayar duit 1.5 juta. Aku sebenarnya dah nikah dengan Razak ni di Korea. Nama aku Razak tukar kepada Aminah. Aku menjadi Islam. Tuan-tuan,
Apa yang berlaku ialah, lepas ni lagi sedih lah tuan-tuan. Saya nak cerita pengenalan saya pun tak pakai hati saya baca 4-15 kali baca. Tapi nak cerita kat tuan-tuan juga. Akhirnya apa yang berlaku ialah lepas dia pun tahu Razak. Dia kata, Razak lalu ni lah. Hang buat laporan polis lah, kata itu je ada kacau hang. Aku minta hak nak jaga hang lah. Hampir lah. Tapi Razak masih lagi tak mau buat laporan polis. Lazimnya tuan-tuan, kalau orang ni tak mau buat laporan polis, tentu tak kena tak mana-mana. Mesti ada tak kena mana-mana. Sebab sebaik saja kita buat laporan polis, polis tentu cek kita. Tentu cek kita. Sebab itu kita pun kadang-kadang disuruh buat laporan polis, kita pun kadang-kadang segan. Pasal saat lagi campur polis saja. Polis dia buka saja dia punya kertas siasatan, dia akan cek. Dalam kes ini Razak kata aku tak mau buat laporan polis. Baik, tak apalah. Apa yang berlaku tuan-tuan dan perempuan ialah pada 18 bulan malam gerhana dalam sejarah tanah air kita. Akan tu yang mai sekali lagi malam ke rumah Razak, mai hinggut pagar, mai maki macam-macam. Jadi bala apa nama Razak panggil bala mai sekali lagi. Lepas tu Razak kata, hang tolong reda asal kau ni, hang tolong start saja. Pasal orang-orang aku akan main. Tuan-tuan, dalam 2 kereta, lepas tu main 1 kereta. Dalam kereta itu ada 3 orang. Seorang ialah nama dia Inspektor Azilah Hadri. Seorang ialah Korporal Sirul Omar. Dan seorang lagi perempuan nama Korporal Rohaniza. Lepas mai, lepas kata tu ya, malam ni kami nak tangkap hang. Lepas angkat kata tu ya, lepas buh dengan kereta. Mengikut bala Subramaniam, dia kata itulah kali terakhir dia jumpa akan tu ya. Sebab keesokannya dia dibunuh. Baik, saya nak petik tuan-tuan, apa yang berlaku dalam mahkamah. Okey. Yang pertama, pada 9, yang pertama sekali apa yang berlaku ialah dalam perbicaraan yang 159 hari tersebut, hakim mendapati Razak tidak bersalah. Saya fikir kadang-kadang, tapi tak apalah, hakim dah buat keputusan. Hakim dapati Razak tidak bersalah dalam kes ini. Lepas yang bersalah pada 9 April 2009, hakim menjatuhkan hukuman gantung sampai mati kepada 2 orang anggota polis, Azilah dan Siro. Baik, apa yang Azilah dan Siro buat mengikut catatan dalam mahkamah. Okay. Baik, saya nak baca satu-satu supaya kita dapat bayangkan apa yang berlaku dalam mahkamah. Pada malam tersebut, mengikut Siro, dia kata, mula-mula sekali bila dia tengok atau Tuya ni, dia panggil aku Cina. Tak tahu, kita dia Mongolia, bukan macam Cina. Tapi untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, saya ni tak pernah lah pergi Mongolia. Tapi saya pernah pergi beberapa negara dekat dengan Mongolia, termasuk Kazakhstan dan Kyrgyzstan, yang tan-tan belakang ni. Kalau kita jumpa 10 wanita, 8 tu segak lah. Itu bini saya kata, lain kali jangan pergi lah. Pergi sekali tu cukup, tu pun urusan parlimen. Pasal segak sungguh-sungguh. Lepas tu saya pun tak pergi dah, tak berani pergi. Baik, mengikut Siro, dia kata apa? Apabila mereka tangkap perempuan ni, lepas tu mereka bawa ke satu kawasan gelap di Shah Alam, dengan puncak di puncak apa ni negara? Shah Alam, di puncak Alam, di Shah Alam. Lepas tu bila dia tarik pistol, dan bila perempuan ni tengok pistol, perempuan ni merayu kepada Siro. Dia kata, tolong jangan bunuh saya, kerana saya sedang mengandung anak seseorang.
Sirul ni ada pegawai dia nama Azilah. Azilah bagi syarat tembak muka sebelah kiri tuan-tuan. Bila tembak muka sebelah kiri, dia jatuh rebah. Si Sirul ni buka pakaian Atatuya dan masukkan ke dalam beg hitam. Masa duk proses buat keluar baju tu, dia tengok tangan Atatuya duk ketak lagi. Roh tak habis. Azilah kata, hang tembak sekali lagi. Tuan-tuan, Sirul tembak sekali lagi. Oh, apa betul Tembak sekali lagi. Baik. Lepas itu Azilah ambil mayat ini dan dia ikat dengan bom C4. Bom C4 ni dia tak ada jual di guak tuan-tuan. Sungai Tani tak ada, guak tak ada, Kepala Batas pun tak ada. Bom C4 ni cuma ada di Kementerian Pertahanan. Baik. Lepas itu dia ikat, dia peletupkan perempuan ini. Berkecai lah. Baik. Saya juga nak sebut yang pertama sekali, cerita satu hal, tetapi yang anehnya saya nak sebut dua perkara. Apabila Razak Baginda dibebaskan dari pertuduhan membunuh, tuan-tuan kalau rajin, tuan-tuan pergi ke perpustakaan mahkamah. Perpustakaan mahkamah akan ceritakan semua. Sebab dalam perpustakaan diminitkan setiap perkataan yang keluar tu, tuan-tuan boleh cek lah. Yang ni saya cerita ni pasal saya dah baca banyak hari dah. Saya pendekkan lah, tidak 159 hari tuan-tuan. Baik. Yang anehnya ialah apabila mahkamah membebaskan Razak Baginda, Peguam Negara langsung tidak buat rayuan. Sedangkan kes ini kes high profile. Kes ini kes yang cukup besar maknanya kepada rakyat Malaysia. Berbanding dengan kes Anwar Ibrahim yang kononnya dituduh meliwat si Saiful. Dalam kes Anwar ni tidak melibatkan bunuh orang, tidak melibatkan dunia. Ada seorang lelaki yang nama dia Saiful, yang dia kata Anwar balun pungkok dia 9 kali. Kalau tuan-tuan 9 kali jalan pun herot tu. Tapi tak apalah, dia kata 9 hari, tapi dia ramai juga sama Anwar. Akhirnya perbicaraan berlaku. Apa yang berlaku tuan-tuan? Hakim kata dalam kes ini, apa yang disebut oleh Saiful dalam mahkamah dengan bukti-bukti yang dinyatakan oleh saksi-saksi tak boleh ngam, tak masuk akal langsung. Sebab pakar semua cek lubang pungkok Saiful, semua tai keluar, hak luka dalam masuk tak ada. Dia kalau orang berojok, orang liwat mesti ada bekas-bekas rojok. Bekas rojok tak ada. Tak ada luka. Maknanya pungkok Saiful masih darah. Masih darah tuan-tuan. Oleh yang demikian, hakim buat keputusan tak boleh. Dia tak boleh buat keputusan Anwar Ibrahim liwat Saiful. Lagi pun tak masuk akal. Umur Anwar Ibrahim bukan 40 tahun macam saya. Saya baru 40 tahun. Nak masuk lah 30 lebih sikit. Anwar ni 64 tahun. Saiful berapa umur dia? 26 tahun. Tuan-tuan, nak rogol budak umur 25 tahun. Tuan-tuan bayangkanlah. Kita kat kambing tengok kalau boleh. Kambing cukup lah kalau tak ada terajang. Ni hang 26 tahun, takkan tak boleh terajang anak. Yang ada ialah kesan DNA. DNA ni datang apa? DNA bukan yang mani. DNA ni ialah benda-benda yang mai daripada rambut, ayak liok, kulit, ataupun cecair daripada badan kita. Termasuk ayak mani lah tercair. Saya tengah cakap di mikrofon ni. Saya cakap ni semua ayak liok. Ataupun peluk saya. Ataupun saya pegang ada bulu rumah saya jatuh. Saya balik Haji Alias ambil cotton bud tu. Cotton bud swab.
atau tu calik tibuh di pokok kambing. Ayak liok saya, belum rumah saya, peluk saya, calik tibuh di pokok kambing saya. Bawa kambing ni, laporan polis kata semalam 24 hari bulan kambing kami telah dirogol oleh Johari Abdul. Tak, saya tanya kambing tengok. Kambing kata kalau aku lembu okey lah, boleh lah tanya Syarizat, tapi aku kambing tak terlibat. Jadi oleh kerana kambing tak mau jawab, bawa kambing ni pergi ke Jabatan Kimia. Pakar-pakar Jabatan Kimia robek test, memang sah 100% DNA Johari Abdul berada dalam pungkok kambing ni. Tuan-tuan, saya rogol kambing kan? Tuan-tuan semua ada? Jeliah jangan buat naik lagi. Itu ialah DNA. Sebab itu hakim kata, saya tak boleh bersandar pada DNA ini saja. Tak boleh. Sebab DNA bukanlah keputusan muktamad. Baik, bila hakim buang tuan-tuan, mereka sepantas kilat tuan-tuan, dibuat rayuan. Kononnya nak memberikan pembelaan kepada Saiful. Saiful harus mendapat haknya dalam perlembagaan. Saiful mesti mendapat haknya dalam perlembagaan. Oleh demikian, kita akan tuntut supaya mahkamah yang lebih tinggi membicarakan kes Anwar Ibrahim. Maknanya tuan-tuan apa dia? Maknanya Anwar Ibrahim tidak selepas sebebasnya. Karena ada rayuan dari pihak yang terinaya kononnya Saiful, sekiranya mahkamah panggil mahkamah lebih tinggi untuk mendengar kes liwat Saiful, maka Anwar sekali lagi akan berhadapan dengan mahkamah. Dalam kes Atatürk dibunuh, kita nak tanya soalan dia. Sirul ni polis, kopral, gaji dia 2,000 lah kot. Azila ni inspektor, katalah gaji dia 4,000. Polis ni kenal ke Atatürk ni? Tak kenal. Pernahkah Atatürk ni tidur lepa ke ataupun jadi girlfriend lepa lama kan? Tidak juga. Ataupun adakah Atatürk ni alung bagi dia pinjam duit kan? Tidak juga. Mereka ni kenal ke sebelum ni Atatürk? Tidak juga. Oleh kerana tidak dan tidak, tentulah mereka ni bunuh. Ada sebab musabah, tentu ada niat, tentu ada nawaitu, tentu ada sebab yang membunuh, membolehkan Siro cabut pistol, tembak muka Atatürk. Itu soalan kita. Kenapa polis digunakan? Sebab itu saya kadang-kadang, saya pun bekas pegawai tinggi kerjaan. Keluar universiti, saya masuk kerjaan dan menjadi diplomat. Saya bertugas beberapa buah negara. Akhirnya balik ke Malaysia dan menjadi pengarah Biro Tata Negara. Tinggilah pangkat saya tuan-tuan. Pangkat saya tinggi. Pegawai kerjaan ni kita ikut arahan. Walaupun kerja buat kita tu kadang tak masuk akal, tetapi kita akan dapat arahan. Soalan kita ialah anggota-anggota polis ini tentu mendapat arahan. Soalan kita, siapakah yang memberi arahan tersebut? Siapa? Dan kita nak tahu, adakah Razak Baginda yang memberikan arahan itu? Kalau kamu yang memberikan arahan itu, kenapa? Dan kenapa akhirnya mesti tamat dengan pembunuhan? Itu yang kita nak tahu. Tetapi Jabatan Peguam Negara tidak, saya ulangi, tidak hingga hari ini tidak buat rayuan untuk membicarakan semula Razak Baginda. Sebab itu kita yakin apabila Mahkamah Perancis insya-Allah yang akan bersidang dalam 2-3 hari ini akan membuka semua cerita, bukan saja tentang
rasuah pembelian kapal selam, tetapi kita nak tahu sebenarnya kenapa Atatürk dibunuh. Kadang-kadang tuan-tuan, sebagai bekas pegawai kerajaan, saya amat sakit hati lah. Bukan kecewa, bukan ni. Saya sakit hati. Kerana pegawai kerajaan ini bak kenyang orang politik, bak nak kena tai pegawai kerajaan. Tuan-tuan tengok siapa yang tabuh Anwar Ibrahim? Nama ketua polis negara kan? Siapa dia? Rahim Noor. Rahim Noor tu pegawai polis nombor 1. Dia tabuh Anwar Ibrahim tengah mati, darah bersembur. Tinggi orang tua tu 3 hari 3 malam. Apa pun tak beri, minyak angin pun tak. Akhirnya bila dia buat siasatan, akhirnya jumpa. Walaupun peringkat awal tak jumpa siapa pukul Anwar Ibrahim. Akhirnya jumpa. Yang pukul Anwar Ibrahim ialah Rahim Noor. Rahim Noor masuk jail. Tuan-tuan, Rahim Noor takkan pukul Anwar Ibrahim kalau tak ada orang yang arahkan dia pukul. Sebab tu kita mesti ambil Putrajaya, tuan-tuan. Tuan-tuan, bantu kami ambil Putrajaya. Lantik saya jadi Menteri Dalam Negeri. Saya akan ajak mereka. Kita akan siasat, tuan-tuan. Siapa yang tabuh Anwar Ibrahim, betul kita jumpa. Tapi siapa yang suruh tabuh Anwar Ibrahim, kita nak tahu. Begitu juga dalam kes Atatürk. Kita tahu Sirul dengan Azilah bunuh. Ya, tak apa hakim itu. Tapi kita nak tahu siapa yang arahkan wanita ini dibunuh. Tuan-tuan, inilah masalah yang kita ada. Saya tak mau cerita ni, saya berjela ni, cerita-cerita yang seks lah apa-apa. Saya malas. Sebab itu saya nak bagi Ustaz Fidah yang tu cerita. Dia bagian tidak pandai. Bab seks lah, bab siapa skandal, siapa beli kereta kat girlfriend, siapa bagi. Kau lah itu sepupu saya, tuan-tuan. Pak lakan saya yang menantu. Siapa, sama-sama cerita lah itu. Yang tu dia cukup mahir. Bab tu, dia dalam parlimen pun banyak dia dengar. Jadi bab tu saya bagi kat Ustaz Fidah. Saya nak tahu ni. Kita nak tahu sungguh-sungguh siapa yang bunuh Atatürk. Sebab itu tuan-tuan kena yakin bahawa sekiranya negara kita dipimpin oleh puak-puak yang tak boleh pakai lah, tuan-tuan. Tak boleh lah. Kalau sekiranya mereka terus memimpin kita, kalau bunuh orang pun terlepas, kalau rasuah pun terlepas, lepas ni saya tak tahu nak buat apa dah. Tuan-tuan ingat mereka tak jual negeri? Jual dah, tuan-tuan. Jual dah. Ustaz Firdaus pun ada telaga M dengan N, telaga minyak, kita jual dah. Rakyat tak tahu. Yang jual tu hampir saiz dia tu separuh dari Johor. Jual dah. Rakyat tak tahu. Beratus bilion, tuan-tuan, nilai dia. Rakyat tak tahu. Sebab itu bila ada orang UMNO lalu main pertahankan puak-puak ni, itu puak-puak UMNO tu kebanyakannya tu cawangan. Bagi RM15 tu cerah bagi kita. Tuan-tuan, ni masalah perangai orang UMNO, tuan-tuan, dan cerita. Saya baru ni balik parlimen malam tu, kita bersidang pukul 3:30 pagi. Hari terakhir 3:30 pagi, tuan-tuan, bersidang punya klei. Balik sampai Sungai Tani, elok duduk minum kopi. Petang lah, saya sampai esok hari tu. Orang PAS, orang keadilan, mereka masa minum kopi. Saya nak bayar, berebut jangan bayar Anjur. Kami tahu Anjur lawan dah. Lawan di parlimen sampai tengah pagi. Saya ucap terima kasih lah, terima kasih. Keluar, nak masuk kereta, orang UMNO men. Cik, bau, Anjur tolong sikit. Kau siapa? Duit apa? Duit api tak bayar 2 bulan. Hang orang UMNO. Yalah orang UMNO juga pun saya. Tak ada duit UMNO Tuan-tuan, tu yang ada maki kita di kampung tu. Macam kampung ni lah. Allah maki kita perang. Tapi tengok akhir rakyat lintas. Apa ni minta dulu? Saya pun kata, okay, ambil 50. Anjur 50 tak cukup, Anjur. Hang kata pelak tu hang ni. Hang dah orang tu, aku bagi 50. Ya, Anjur akhir rakyat saya bangga Anjur dulu. Tuan-tuan, ni rakyat orang tu. Inilah orang tu, tuan-tuan. Perangai mereka bunuh
Kalau mai jumpa menteri cium bukan kaki, tangan semua cium. Tapi bila mai nak tegakkan kebenaran, tak jumpa langit bumi. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan terima kasih pada malam ini kerana kita dapat berkongsi. Tapi percayalah tuan-tuan, insya-Allah kalau kita teruskan gerakan begini, kita terus bekerja kuat tuan-tuan dan puan-puan. Negara ini negara yang kaya raya. Negara ini negara yang aman dan makmur. Tetapi kalau dreba bah kita tak ketahuan tuan-tuan, cukuplah kita sudah berhentilah. Kita bawa pula tuan-tuan. Kalau tidak, dengan dia, dengan kita, dengan bah, semua masuk gaung. Bukan saja dia melingkup, dengan kita melingkup. Itu tuan-tuan, saya ucap terima kasih kepada MTD Gua kerana menjemput saya, dan kepada seluruh teman-teman sekalian. InsyaAllah pilihan raya akan berlaku. InsyaAllah saya yakin benar ianya akan berlaku dalam sedikit masa lagi, mungkin bulan 6, penghujung bulan 6. Kita rapatkan saf kita, insyaAllah sama-samalah kita membantu agar kita kembalikan negara ini di tangan rakyat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.